Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SR TV. So, kali ini aku membuat sedikit perkongsian mengenai formasi 3-4-3 yang digunakan oleh Dato' OKS ni, di mana selepas kekalahan pasukan Sabah terhadap pasukan Kuala Lumpur, banyak peminat-peminat pasukan Sabah komplain sebenarnya posisi 3-4-3 ni adalah kurang sesuai, di mana ada 3 bahagian defender saja membuatkan Sabah kalah sebanyak 2 gol kepada Kuala Lumpur pada perlawanan tersebut. Tapi tahukah anda fungsi ataupun formasi sebenar 3-4-3 ni sewaktu menyerang dan juga sewaktu bertahan? So itulah tujuan video untuk hari ini. So okay guys, selamat datang ke SR TV. Nama aku Wan. Salam perkenalan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ni. So jom kita teruskan. Formasi 3-4-3 ni bukanlah asing untuk pasukan-pasukan besar yang berada di Europe, especially untuk Liga EPL, di mana pasukan Chelsea di bawah pengelolaan Thomas Tuchel menggunakan formasi 3-4-3 ni, di mana pada awal permulaan perlawanan Liga EPL pasukan Chelsea nampak begitu utuh. Unfortunately, di penghujung pengakhiran Liga EPL ni, performance tim diorang nampaknya kurang. Sudahlah, ini pun akibat daripada masalah dalaman. Dan untuk pasukan nasional England di bawah pengelolaan Gareth Southgate juga menggunakan posisi 3-4-3, membuatkan mereka berada di kedudukan pertama untuk grup A bagi kelayakan Piala Dunia. Bahagian Eropah, kalau kita tengok situ, belum ada kekalahan lagi di sepanjang perlawanan 10 perlawanan sebenarnya, dan 3 bolos saja. Walaupun tim yang diorang lawan ni bukanlah tim-tim yang kuat, tapi at least formasi itu adalah perubahan untuk mereka bertahan berada di kedudukan pertama. Dan selain daripada itu, di dalam Liga Super Malaysia juga ada 3 klub yang menggunakan formasi 3-4-3 seperti yang lepas itu. Sarawak United, PJ City dan juga Kedah yang sekarang berada di tangga kedua juga menggunakan formasi 3-4-3 ni. So guys, ini adalah rupa formasi 3-4-3 di dalam padang, dan sebentar lagi aku akan share dengan kamu apa yang akan berlaku sewaktu formasi 3-4-3 yang digunakan oleh pasukan Sabah ni sekiranya mereka melakukan serangan. Untuk nombor 8 dan nombor 5, okey, kena ingatkan sini, nombor 8 dan nombor 5 adalah bertindak sebagai wingback dan juga winger di dalam formasi ini, di mana mereka mempunyai tanggungjawab yang cukup tinggi sebenarnya. So mereka sekiranya melakukan serangan, mereka akan naik ke atas untuk mengisi kanan dan kiri kotak pasukan lawan dan membuatkan serangan akan menjadi sebanyak 5 orang, di mana 10 dan 11 akan menjadi double pivot, sama ada untuk membantu ataupun untuk kekal berada di posisi tersebut untuk bertahan membantu 3 defender di bahagian belakang sekiranya berlaku counter attack. Dan kedudukan untuk player nombor 6, 9 dan 7 juga boleh berubah sekiranya diperlukan untuk mengelirukan defender bahagian lawan sekiranya nombor 9 bertindak sebagai false 9, di mana nombor 9 akan turun ke bawah untuk menarik beberapa defender dan memberi ruang untuk nombor 6 dan nombor 7 untuk masuk di bahagian kotak penalti lawan untuk melakukan jaringan. So itu adalah untuk attacking 3-4-3. Dan sekiranya 3-4-3 out of position, di mana mereka perlu bertahan, nombor 8 dan nombor 5 seperti yang aku ucap tadi, dua player ni mempunyai kadar red stamina yang cukup tinggi dan tanggungjawab yang cukup tinggi, di mana mereka perlu kembali ke bahagian defend Sabah untuk membantu nombor 2, 3 dan 4 dan 6, 7 akan turun ke bawah untuk mengisi kekosongan di bahagian tengah, di mana nombor 10 dan nombor 11 pada masa itu akan turun sedikit untuk menjaga bahagian hadapan defender. Dan posisinya lebih kurang macam ni, sama ada akan jadi sebanyak formation 5-4-1 ataupun formation 5-3-2. So aku ada baca sedikit komen mengenai rungutan peminat-peminat Sabah yang mengatakan hanya ada 3 defender yang menjaga gawang pasukan Sabah sekiranya berlaku serangan. Sebenarnya tekaan tu adalah kurang tepat, di mana pada masa-masa tertentu defender Sabah akan menjadi sebanyak 5 orang saja. Tapi macam aku cakap, provided nombor 8 dan nombor 5 menjalankan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya lah. Maksud aku tu, diorang cepat turun ke bawah untuk mengisi ruang kosong tersebut.
Dan seperti juga formation yang lain 3-4-3 ni juga mempunyai disadvantage-nya tersendiri. Dan ruang yang paling ketara boleh berlakunya kesilapan adalah di kanan dan kiri dan juga di tengah. Petak kuning yang aku sediakan pada kamu di dalam gambar tersebut ini, di mana sekiranya nombor 8 dan nombor 5 kerap melakukan serangan dan asyik berada di bahagian atas, mereka lupa untuk kembali mengisi ruang kuning yang berada di kanan dan kiri sekiranya berlaku counter attack. Akan menjadi satu kesusahan untuk nombor 2, 3 dan 4 pasukan defender Sabah, di mana nombor 2 dan nombor 4 akan bertambah tanggungjawab mereka kerana mereka perlu isi ruang kuning tersebut dan kemungkinan besar boleh meninggalkan nombor 3 sahaja berada di bahagian defender Sabah. Dan lebih-lebih lagi sekiranya nombor 10 dan nombor 11 lambat juga kembali untuk membantu bahagian pertahanan Sabah. Dan untuk bahagian tengah kotak kuning tersebut, 10 dan 11 bertindak sebagai double pivot untuk pasukan Sabah. Ini kalau kita tengok tanggungjawab ni lebih kepada Pak Tisu sebenarnya. Okey, so kembali ke disadvantage untuk bahagian tengah. Sekiranya tidak ada bantuan daripada nombor 6 dan nombor 7 yang lambat untuk turun membentuk box sebenarnya. So di situ nanti akan jadi ada 4 player, tu 10, 11, 6, 7 akan menjadi box, menyebabkan nombor 11 dan juga 10 akan di overwhelm oleh pasukan lawan. Akan menjadi perhitungan di antara 2 lawan 3 ataupun 2 lawan 4, membuatkan nombor 11 dan nombor 10 tidak berjaya untuk mengekang kemarahan pasukan lawan untuk masuk ke bahagian defender Sabah. Dan sekali lagi, sekiranya nombor 8 dan nombor 5 juga tidak cepat untuk turun membantu 10-11, disadvantage juga akan berlaku di situ. So itulah dia guys, sedikit perkongsian mengenai formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Dato' Ong Kim Swee. So ini bukan inilah dah formasi 3-4-3. Sebenarnya banyak lagi taktik yang digunakan, banyak lagi cara yang digunakan, banyak lagi filosofi yang diterapkan oleh manager-manager tertentu mengenai penggunaan 3-4-3 di dalam pasukan diorang. Tapi so far ini yang aku nampak di sepanjang 5 perlawanan, ini yang aku nampak terjadi di dalam 3-4-3 untuk pasukan Sabah yang diterapkan oleh Dato' OKS. Untuk pengetahuan kamu, formasi 3-4-3 ni mempunyai juga rate stamina dan juga tempo yang cukup tinggi, di mana nombor 8 dan nombor 5 especially harus mempunyai disiplin dan juga minded, alert untuk keadaan padang waktu masa itu, di mana kalau kita nampak waktu menentang Kuala Lumpur, kalau aku tak silap macam ada 3 defender Sabah saja, 3 atau 2 saja defender Sabah yang berada di bahagian pertahanan, dan wing back yang sepatutnya mengisi kekosongan tersebut tidak ada, dan membuatkan kesilapan dilakukan oleh Dominic diambil oleh Morales mendapatkan gol kedua Sabah. Itu yang sebenarnya berlaku. So Dato' OKS dan juga player Sabah kena alert lah pasal benda ni, yang especially yang berada di posisi wing kanan juga wing kiri bahagian defender Sabah tu. So okay guys, itu adalah sedikit perkongsian aku mengenai formasi 3-4-3 yang digunakan oleh Dato' Kim Swee. Sekali lagi, ini adalah secara luaran saja, bukan secara mendalam, dan so far apa yang aku nampak. Sekiranya kamu ada pendapat yang berbeza daripada aku, kamu boleh tekannya di ruang komen di bawah. So okay guys, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.